Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Ustazah ke udara lagi untuk mengajar anak-anak yang mengambil mata pelajaran Tasawuf Islam. Hari ini Ustazah akan mengajar kamu Tasawuf Islam tingkatan 4, pelajaran 3 dan 4 yang bertajuk Ibadah Menurut Islam dan Akhlak Menurut Islam. Anak-anak pelajar, jom kita mulakan dengan pelajaran yang ketiga yang bertajuk Ibadah Menurut Islam. Tajuk ini mengandungi 4 standard pembelajaran. Yang pertama, menyatakan konsep ibadah menurut hukum syarak. Yang kedua, menjelaskan amalan yang berkaitan ibadah dalam Islam. Yang ketiga, menilai kepentingan melaksanakan ibadah yang menepati tuntutan hukum syarak. Yang keempat, mencadangkan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi memenuhi tuntutan hukum syarak. 1.3.1 Konsep ibadah dalam Islam. Anak-anak pelajar yang disayangi, tahukah kamu apakah maksud ibadah? Ibadah ialah pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati yang ikhlas semata-mata kepadanya yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Anak-anak pelajar, tahukah kamu bahawa konsep ibadah terbahagi kepada 4? Yang pertama, keikhlasan menjadi asas penerimaan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kewajipan menuruti perintah yang disyariatkan dan tidak mengada-adakan ibadah. Yang ketiga, tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ibadah melibatkan segala kegiatan manusia dari segi rohani dan jasmani. Nilai penghayatan. Anak-anak pelajar, tahukah kamu bahawa hubungan akidah dan ibadah sangatlah erat? Akidah merupakan ikatan hati dan perasaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah merupakan gerak langkah manusia bagi meneguhkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahagian ibadah. Ibadah terbahagi kepada 2. Yang pertama, ibadah khusus. Yang kedua, ibadah umum. Apa itu ibadah khusus? Ibadah khusus adalah semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada fardu atau sunat. Manakala ibadah umum ialah semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup bersama.
Ibadah khusus pula terbahagi kepada 3. Yang pertama, fardu ain. Contoh fardu ain dalam ibadah khusus ialah menunaikan solat fardu dan mengeluarkan zakat. Manakala fardu kifayah, contohnya ialah menunaikan solat jenazah dan menguruskan jenazah. Contoh sunat dalam ibadah khusus pula ialah solat sunat dan puasa sunat. Ibadah umum juga terbahagi kepada 3. Yang pertama, fardu ain. Contohnya ialah bekerja dan belajar. Yang kedua, fardu kifayah. Contohnya ialah membuat penyelidikan dan bekerja sebagai seorang doktor. Yang ketiga, sunat. Contohnya, membuang benda yang bahaya dari jalanan. Informasi. 2 syarat ibadah. Yang pertama, ikhlas. Ibadah dilakukan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan mengharapkan keredaannya. Yang kedua, ittiba'us sunnah atau mengikut sunnah. Ibadah dilakukan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Glosari. Fardu ain. Fardu ain ialah kewajipan individu atas suatu amalan yang dituntut secara tegas oleh syarak ke atas setiap mukallaf. Pengamalannya mendapat pahala dan pengabaian tanpa uzur syar'i mendapat dosa. Fardu kifayah iaitu kewajipan secara kolektif yang merujuk kepada suatu amalan yang dituntut oleh syarak ke atas seluruh kaum muslimin secara umum untuk mengerjakannya. Apabila sebahagian daripada mereka melaksanakannya, maka sebahagian yang lain terlepas daripada kewajipan tersebut. 1.3.2 Amalan yang berkaitan dengan ibadah. Terdapat 5 amalan yang berkaitan dengan ibadah. Yang pertama, menunaikan solat fardu. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, belajar. Yang keempat, menunaikan solat jenazah. Dan yang kelima, melakukan penyelidikan. Huraian amalan yang berkaitan dengan ibadah. Yang pertama, solat 5 waktu. Iaitu solat 5 waktu sehari semalam. Solat ini merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan sakit atau darurat. Yang kedua, sedekah. Iaitu sedekah wajib. Terbahagi kepada zakat fitrah dan zakat harta. Sedekah hendaklah diberikannya kepada asnaf. Iaitu kelompok yang berhak menerima zakat, asnaf fakir, asnaf miskin, asnaf amil, asnaf mu'allaf, asnaf riqab, asnaf gharimin, asnaf fi sabilillah dan asnaf ibnu sabil. Yang ketiga, belajar. Kewajipan yang penting sebagai individu muslim. Terdapat perintah Iqra' di dalam Al-Quran yang menunjukkan sebagai proses belajar di mana manusia disuruh mempelajari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Yang keempat, solat jenazah merupakan salah satu kewajipan dalam pengurusan jenazah. Solat jenazah
mempunyai 7 rukun, iaitu niat, berdiri bagi yang mampu, bertakbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah, membaca salawat, berdoa kepada jenazah dan memberi salam. Yang kelima, penyelidikan. Melakukan penyelidikan dan inovasi yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Memajukan umat Islam supaya tidak mundur dan dizalimi oleh orang lain. 1.3.3 Kepentingan ibadah menurut Islam. Anak-anak pelajar, tahukah kamu bahawa setiap amalan ibadah pasti mengandungi hikmah tertentu? Antara kepentingan ibadah dalam Islam adalah seperti berikut yang perlu orang Muslim. Pertama, lafaz syahadah menjadi bukti penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan syarat menjadi seorang Muslim. Kedua, solat. Solat dapat meneguhkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat meningkatkan hubungan baik dalam masyarakat melalui solat berjemaah di masjid atau surau. Ketiga, puasa. Dapat mendidik hawa nafsu, merehatkan sistem pencernaan badan manusia, dapat menanamkan rasa, dapat merasai kesusahan orang miskin. Keempat, bekerja, iaitu mencari nafkah, dikategorikan sebagai ibadah. Dengan bekerja, manusia dapat hidup mulia dan tidak membebankan orang lain. Yang kelima, belajar. Dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Dapat membangunkan tamadun agama, bangsa dan negara. (1.3.4) Pelaksanaan ibadah wajib. Anak-anak pelajar, ibadah wajib perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan kita. Antara ibadah wajib yang perlu dilaksanakan ialah pertama, menjaga solat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa penuh di bulan Ramadan jika tiada keuzuran syar'i. Ketiga, melaksanakan ibadah haji dan umrah apabila memenuhi syarat wajibnya. Keempat, mengeluarkan zakat untuk membantu mereka yang memerlukannya. Kelima, bekerja untuk memenuhi keperluan hidup dan memberi nafkah kepada tanggungan. Keenam, menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains untuk menghasilkan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Cara meningkatkan kualiti ibadah. Pertama, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ketika melakukan pekerjaan. Kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ibadah khusus dan umum. Ketiga, berdamping dengan orang soleh dan berilmu. Keempat, sabar dan istiqamah dalam melakukan ibadah. Kelima, memahami hikmah di sebalik kewajipan
sesuatu ibadah. Rumusan. Kita hendaklah memahami konsep ibadah dengan sebaik-baiknya amalan yang berkaitan dengan ibadah dan ibadah yang menepati tuntutan hukum syarak. Semoga dengan ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak pelajar, di sini Ustazah sediakan latihan untuk menambahkan lagi kefahaman kamu. Soalan 1 hingga 3, tandakan right pada penyataan yang betul dan tandakan pangkah pada penyataan yang salah. Yang pertama, ibadah bermaksud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perbuatan sahaja. Jawapannya ialah salah. Kedua, fardu ain ialah kewajipan individu atas sesuatu amalan yang dituntut secara tegas oleh syarak ke atas setiap mukallaf. Jawapannya ialah salah. Ketiga, tujuan jin dan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawapannya ialah betul. Jom kita sambung pelajaran keempat bertajuk akhlak menurut Islam. Dalam tajuk ini terdapat 4 standard pembelajaran. Yang pertama, menyatakan konsep akhlak menurut hukum syarak. Yang kedua, menjelaskan amalan yang berkaitan dengan akhlak dalam Islam. Yang ketiga, menilai kepentingan melaksanakan amalan akhlak yang menepati tuntutan hukum syarak. Keempat, mencadangkan amalan akhlak yang wajib dilaksanakan bagi memenuhi tuntutan hukum syarak. 1.4.1 Konsep akhlak menurut Islam. Anak-anak pelajar, apakah maksud akhlak? Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Sabda Rasulullah SAW, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Artinya, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Ciri-ciri akhlak menurut Islam. Pertama, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, berlandaskan fitrah kejadian manusia. Ketiga, meliputi semua aspek kehidupan. Keempat, tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Bahagian akhlak. Akhlak terbahagi kepada 2. Pertama, mahmudah. Kedua, mazmumah. Anak-anak pelajar, apakah akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah ialah akhlak terpuji yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala akhlak mazmumah ialah akhlak terkeji yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
Contoh akhlak mahmudah dengan Allah, iaitu sentiasa redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengan manusia, menghormati orang lain, bersifat amanah. Dengan alam, menjaga kebersihan alam, memelihara alam sekitar. Contoh akhlak mazmumah dengan Allah, merasa putus asa, kufur dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan manusia, suka memandang hina kepada orang lain, mengkhianati janji yang telah diberikan. Dengan alam, bersikap pengotor dan mencemarkan alam sekitar. Anak-anak pelajar, tahukah kamu bahawa proses penyucian jiwa dapat dilakukan dengan mengosongkan jiwa dari sifat buruk, seterusnya menanamkan matlamat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghias jiwa kita dengan sifat-sifat terpuji yang mana akan mengindahkan pekerti melalui kelakuan lahiriah. 1.4.2 Amalan berkaitan akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala memuji ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang tinggi. Surah Al-Qalam ayat 4. Huraian amalan berkaitan akhlak. Yang pertama, penyabar. Rasulullah SAW seorang yang penyabar ketika berdakwah di kota Taif, di mana baginda SAW telah dicemooh, diejek dan dibaling batu sehingga baginda SAW berjalan keluar dari kota tersebut dalam keadaan cedera dan letih. Walaupun malaikat Jibril meminta kebenaran baginda SAW untuk menghempas penduduk Taif dengan 2 gunung, namun Rasulullah SAW tetap berdoa memohon kebaikan kepada umatnya. Kedua, pemaaf. Baginda SAW telah memaafkan penduduk Mekah selepas pembukaan kota Mekah, malah tidak pernah membalas dendam meskipun berkuasa untuk membalas dendam. Ketiga, pemurah. Baginda Nabi Muhammad SAW disifatkan sebagai seorang yang amat pemurah. Dalam satu riwayat, Anas radhiyallahu anhu berkata, tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu melainkan baginda SAW memberinya. Pernah suatu ketika datang seorang lelaki meminta kepadanya, lalu baginda SAW telah memberikan kepada orang itu kambing yang banyak sehingga memenuhi antara 2 gunung. Sifat pemurah baginda SAW telah mencapai peringkat ihsan, iaitu mengutamakan orang lain melebihi dirinya sendiri. Faktor pembentukan akhlak.
terbahagi kepada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman ialah faktor yang datang dari diri sendiri. Manakala faktor luaran ialah faktor luar yang mempengaruhi akhlak manusia. Faktor dalaman. Yang pertama, keturunan, iaitu sifat baik diwarisi melalui keturunan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, motivasi diri. Sifat baik didorong oleh semangat dan kehendak jiwa untuk mencapai sesuatu kebaikan. Yang ketiga, kebiasaan atau adat, iaitu perbuatan baik yang diulang-ulang sehingga sebati dalam diri. Faktor luaran. Yang pertama, persekitaran, iaitu pergaulan dengan rakan, keluarga dan persekitaran tempat mampu mempengaruhi akhlak manusia. Yang kedua, media masa. Media masa seperti internet, majalah boleh mencorokkan akhlak pelajar sama ada ke arah kebaikan atau keburukan. Yang ketiga, undang-undang. Peraturan yang ketat boleh menjadi faktor penghalang manusia terjebak dengan gejala sosial. 1.4.3 Kepentingan akhlak menurut Islam. Anak-anak pelajar, tahukah kamu bahawa Islam amat memberi penekanan kepada pembinaan akhlak? Hal ini selari dengan tujuan Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul. Sabda Rasulullah SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Anak-anak pelajar, tahukah kamu bahawa akhlak terpuji akan mewujudkan suasana aman dan memberi ruang memperbaiki potensi manusia serta menambah produktiviti. Akhlak ialah cerminan dari dalam diri seseorang yang mempunyai ilmu dan adab. Tuntutlah ilmu dengan beradab dan berakhlak. Kepentingan akhlak menurut Islam. Yang pertama, terhadap individu dapat membina jati diri yang baik dan melahirkan individu yang bertakwa. Terhadap keluarga, dapat membentuk keluarga yang bahagia, di mana saling bertolak ansur dan bantu-membantu di antara satu sama lain. Terhadap masyarakat, melahirkan masyarakat yang harmoni. Di samping dapat meneguhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Terhadap negara, membina negara sejahtera dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Cara memupuk akhlak mulia. Yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang kedua, mencontohi dan meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, sentiasa berdoa, memohon dihiasi akhlak mulia. Yang keempat, mujahadah dalam memperbaiki diri. Yang kelima, sentiasa bermuhasabah diri. Yang keenam, sabar dan istiqamah
dalam berakhlak mulia. Poin empat, pengamalan akhlak mulia. Akhlak Islam perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Antara amalan akhlak Islam yang boleh dilakukan termasuklah yang pertama, hormat menghormati. Saling menghormati sesama rakan tanpa mengira bangsa dan agama. Memuliakan tetamu tanpa mengira kedudukan sama ada miskin ataupun kaya. Kedua, prihatin. Bersimpati dengan penderitaan orang lain. Sentiasa ada usaha dan inisiatif untuk membantu orang lain ketika mengalami kesusahan. Ketiga, tolong menolong. Suka menghulurkan bantuan seperti membantu rakan yang berada dalam kesusahan. Cepat membantu apabila orang lain memerlukan pertolongan. Yang keempat, berkasih sayang. Mengeratkan silaturahim dan merapatkan ukhuwah sesama manusia. Sikap ini dapat mengelakkan pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat. Kesimpulan, kita hendaklah mengamalkan akhlak mulia seperti yang disuruh oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuatu bangsa itu dihormati dan dipandang tinggi sekiranya berakhlak mulia. Bangsa yang berakhlak adalah bangsa yang bertamadun. Anak-anak pelajar, di sini Ustazah sediakan latihan bahagian A, soalan 1 hingga 3, tulis jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan. Yang pertama, contoh akhlak mahmudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya ialah bersyukur. Yang kedua, contoh akhlak mazmumah dengan manusia. Jawapannya ialah khianat. Yang ketiga, contoh akhlak mahmudah dengan alam. Jawapannya ialah memelihara alam sekitar. Sebelum kita menjawab soalan bahagian B, terlebih dahulu Ustazah ingin menerangkan panduan menjawab soalan bahagian B. Yang pertama, bagi kata tugas nyatakan cara menjawabnya memadai menulis isi sahaja dan ayat lengkap atau fakta dan tidak memerlukan huraian. Yang kedua, kata tugas senaraikan atau apakah pelajar hanya menjawab isi dan fakta sahaja. Yang ketiga, bagi kata tugas jelaskan pelajar hanya perlu menjawab ayat lengkap. Yang keempat, bagi kata tugas terangkan atau huraikan, pelajar perlu menjawab isi dan huraian menggunakan kabus, iaitu kerana, agar, bagi, untuk dan supaya. Latihan bahagian B. 1A1. Nyatakan maksud akhlak menurut Islam. 2 markah. Jadi, apa jawapannya? Jawapannya ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan
tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. 1A2 jelaskan dua cara memupuk akhlak mulia dalam diri seseorang. 4 markah. Jawapannya ialah yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang kedua, hendaklah sentiasa bermuhasabah diri. Jadi calon akan mendapat markah penuh 4 markah di situ. 1B1, senaraikan dua contoh amalan akhlak Rasulullah SAW. 2 markah. Jawapannya ialah pemaaf dan sabar. Pelajar akan mendapat markah penuh 2 markah. 1B2, huraikan dua kepentingan akhlak menurut Islam kepada individu. Jawapannya ialah membina jati diri yang baik supaya menjadi ikutan kepada generasi akan datang. Yang kedua, melahirkan individu yang bertakwa dan beramal soleh agar amalan yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajar akan mendapat markah penuh 4 markah di situ. Di sini Ustazah sertakan sekali dengan jawapan untuk rujukan para pelajar. Jadi harapan Ustazah semoga anak-anak pelajar rajin mengulang kaji pelajaran. Ingatlah bahawa pelajaran amat penting kepada kita. Marilah kita sama-sama renungkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, maka haruslah disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Kata-kata ini membuktikan kepada kita bahawa menuntut ilmu adalah suatu kewajipan sekiranya kita ingin menjadi umat yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi, sila isikan maklum balas program di pautan yang tertera di bawah.